ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين قائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Allah, sekali lagi pada malam ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kesempatan kepada kita semua untuk kita berada di dalam majlis ilmu dan kita berada dalam kehangatan kegirangan menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Maka manusia kembali menjadi orang yang hilang pedoman, menjadi kembali orang yang hilang panduan. Akhirnya sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam kitab Injil, Allah janjikan dalam kitab Taurat, akan lahir seorang Rasul yang dipanggil Khatamun Nabi, seorang Nabi, seorang Rasul penutup kepada Nabi-Nabi dan Rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa kembali manusia daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah, membawa manusia keluar daripada kegelapan menuju cahaya agama Allah Ta'ala, bawa manusia keluar daripada mengerjakan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, bawa mengerjakan perkara-perkara sunnah. Sebab itulah Nabi SAW orang yang Allah Ta'ala bersihkan dia luar dalam, atas bawah, tak ada langsung. Kalau kita nak cari cacat celah, kita nak cari kesalahan, kita nak cari kesilapan, takkan dapat kepada Nabi SAW. Sehingga diceritakan dalam hadis Bukhari, Jibril sendiri pernah datang buat operation belah dada Nabi, bersihkan Nabi, dada Nabi, bersihkan Nabi SAW. Nabi SAW ni tuan-tuan sekalian, yang kita duk sambut ni, yang kita sayang kepada Nabi, yang kita kata kita kasih kepada Nabi ni, nak cari cacat celah, salah silap langsung tak ada. Tapi hari ni tuan-tuan, tu pun orang tak mau ikut Nabi. Tu pun orang tak mau ikut Nabi. Kita mengaku kita sayang kepada Nabi, kita mengaku kita kasih kepada Nabi, kita berlarak hari ini, kita sambut Maulid Rasul, kita setakat sayang kepada Nabi, kadang-kadang kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Apa beza orang yang sayang kepada Nabi kemudian tak ikut Nabi SAW? Samalah orang tu macam Abu Jahal. Abu Jahal orang yang cukup sayang kepada Nabi SAW. Siapa yang mula-mula sambut Maulidur Rasul? Abu Jahal. Bila Nabi SAW dilahirkan, Abu Jahal sembelih 100 ekor unta, raihkan kelahiran Nabi SAW. Akhirnya dia setakat kasih, setakat sayang, tapi dia tak ikut Nabi SAW. Mana dia Abu Jahal? Dia berada dalam neraka. Siapa dia yang kasih kepada Nabi, yang sayang kepada Nabi tapi tak mau ikut Nabi? Abu Talib.
Abu Talib, tuan-tuan pun baca sejarah, disebut oleh Ibnu Hisham, Abu Talib bagi duit ringgit, bagi harta benda, bagi pengorbanan, dia korbankan jiwa dengan raga-raga, bakui pun dia bagi sekali kat Nabi. Bukan jiwa saja, raga-raga, bakui sekali dia bagi. Tapi sayang tuan-tuan sekalian, kasih sayang saja, tapi dia tak ikut Nabi SAW. Mana dia ada orang ni yang kasih kepada Nabi, yang sayang kepada Nabi. Seorang yang sambut, orang pertama sambut Maulid Rasul, seorang lagi orang yang bagi pengorbanan segala harta benda, duit ringgit dan sebagainya. Kilaihuma finnar, dua-dua ada dalam neraka. Sebab apa? Sebab tak ikut Nabi SAW. Kesimpulannya hari ini, kita sayang kepada Nabi, kasih kepada Nabi, ikutlah Nabi SAW. Daripada sekecil-kecil benda, masuk tandas langkah kaki kiri, kemudian kita keluar berwuduk cara Nabi SAW, solat cara Nabi SAW, semua benda. Sampai nanti insya-Allah kalau kita ada negara Islam, kita akan ikut sunnah Nabi SAW. Kita akan jadi orang yang jaga akidah, jaga sunnah, daripada orang yang jaga pengundi. Kalau kita tak ambil hati pengundi, kita tak jaga hati pengundi, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak jaga akidah, kita tak jaga hati Nabi SAW, kita orang yang bermasalah nanti. Jadi saya tak mau sebut banyak kepada tuan-tuan mengenai Maulidur Rasul, sebab nanti tuan-tuan pun ada forum kat sini, ustaz-ustaz yang tuan-tuan panggil, insya-Allah mereka akan huraikan dengan lebih lanjut. Untuk malam ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah sebagai mukaddimah kita semua, marilah kita melihat sepotong hadis Nabi SAW, hadis yang hasan dan sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah, fa aqbala ibnu Ummi Maktum, وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصران؟ رواه داود الترمذي، حديث حسن صحيح. Daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW, dia kata, satu hari aku duduk dengan Nabi SAW. Aku duduk dengan Nabi SAW. Dalam masa yang sama ada dengan Nabi SAW ialah seorang lagi isteri Nabi yang bernama Maimunah. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Ummu Salamah ada dengan Nabi SAW, ada sekali dengan Nabi, isteri Nabi lagi seorang nama Maimunah. Ummu Salamah duduk di atas paha kanan, Maimunah duduk di atas paha kiri. Tengok Nabi SAW berpoligami, tengok Nabi SAW pandai jaga bini dia. Maimunah boleh tidur atas paha kanan, kemudian Ummu Salamah boleh tidur atas paha kiri. Tuan-tuan yang kahwin lebih pada dua, balik lagi try pergi buat tengok. Kalau boleh lah, try pergi buat tengok, nampak tak? Baik, tengah duduk atas paha Nabi dan sebagainya, tiba-tiba fa'aqbala ibnu Ummi Maktum. Tiba-tiba Abdullah bin Maktum mai ke rumah Nabi SAW. Siapa dia Abdullah bin Maktum? Muadzin Nabi SAW. Kita semua tahu Nabi SAW ada dua muadzin. Muadzin yang pertama ialah Bilal, yang kedua ialah Abdullah bin Maktum. Bila mereka ni azan, baik disebut tuan-tuan sekalian, Bilal bin Rabah dia akan azan subuh pada awal waktu. Kemudian bila dah masuk waktu sembahyang, maka Bilal akan bagi tahu kepada Abdullah bin Maktum dia akan azan. Azan yang kedua bermakna dah masuk waktu subuh. Nabi SAW anjurkan kepada kita, tuan-tuan boleh buka kitab yang ditulis oleh mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Baik, dia bagi tahu bahawa disunatkan subuh kita azan dua kali. Azan dua kali. Satu azan mungkin 45 minit, mungkin setengah jam sebelum masuk waktu subuh.
Buat apa azan yang pertama tu? Yang pertama tu, pertama sekali nak gerak orang untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belum semayang witir, orang yang nak bangun semayang malam, masa tu azan pertama nak gerak mereka. Yang kedua, azan tu sebenarnya yang kedua ialah untuk kejut orang makan sahur. Ni dua azan subuh, iaitu setengah jam 45 minit sebelum masuk waktu. Yang kedua ialah masuknya waktu subuh. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, kita tak buat macam tu, betul tak? Kita azan sekali, lepas tu sebelum azan kita buat tarahim. Tarhim dia panggil. Tarhim ni tuan-tuan tengoklah dalam kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tak bagi buat benda tu. Sama ada nak azan 2 kali ataupun kita azan semua sekali cukup dah. Nampak tak? Sebagaimana hari Jumaat, zaman Nabi SAW, hari Jumaat kita azan sekali. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dia bagi tahu kepada kita mengenai azan hari Jumaat 2 kali. Siapa yang mula-mula buat azan 2 kali? Nabi ke? Nabi tak buat. Abu Bakar ke? Abu Bakar tak buat. Umar ke? Umar tak buat. Yang buatnya ialah Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tengok orang semakin kalut, duk menjaga apa semua. Kadang-kadang mereka lambat mai semayang di masjid. Orang tengah khutbah baru mereka mai semayang. Orang tengah khutbah baru mereka mai masjid. Sebab duk kalut dengan dunia dan sebagainya. Sebab tu kita sebut kepada tuan-tuan, hari Jumaat ada waktu yang khusus yang dia haram kita menjaga, betul tak? Iaitu lepas daripada khatib bagi salam, Bilal azan Allahu Akbar, mula waktu tu diharamkan kita melakukan perniagaan, jual beli diharamkan seketika. Kemudian saat lagi lepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dihalalkan semula perniagaan. Sayyidina Uthman tengok mereka ni semakin kalut dan sebagainya. Sayyidina Uthman dengan ijtihad dia buat keputusan, baik setengah jam 45 minit, sejam sebelum masuk waktu Jumaat, maka Sayyidina Uthman suruh sahabat pergi duduk di tempat orang ramai dan sebagainya, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. 45 minit, setengah jam, sejam sebelum tu azan tu nak bagi tahu kat depa, tak lama lagi, setengah jam lagi, 45 minit lagi nak masuk dah waktu Jumaat. Saat lagi kita mai semayang, duduk tahiyatul masjid apa semua, Bilal terus bangun, khatib terus bangun, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian terus azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan tu azan masuk waktu, habis tu terus khatib berkhutbah. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni dalam kitab Kita azan 2 kali, betul tak? Tapi tak berapa nak tepat sangat. Siapa yang kata tak tepat? Imam Syafi'i. Setelah rujuk dalam kitab Kita bukan bawa kitab mazhab lain. Mazhab Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i sendiri yang tulis kitab tu. Baik. Kemudian Abdullah bin Maktum mai ke rumah Nabi SAW. Dia mai setelah mana turunnya ayat Al-Quran minta orang perempuan supaya menutup aurat mereka. Orang perempuan menutup aurat mereka. Nabi SAW buka pintu, tengok-tengok Abdullah bin Maktum. Nabi kali kepada isteri dia 2 orang tu, Nabi kata ihtajiba minhu. Nabi kata hampa 2 orang, hampa pergi pakai tudung, pergi tutup aurat hampa. Bila Nabi sebut kepada Maimunah, Nabi sebut kepada Ummu Salamah, hampa 2 orang pergi pakai tudung, pergi tutup aurat, isteri Nabi protes. Isteri Nabi protes, ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Wahai Rasulullah, ni hak mai ni Abdullah bin Maktum ni, bukankah dia ni buta? Dia tak nampak kami, dia pun tak tahu kami dalam rumah. Pasal apa yang kami nak pakai tudung? Dia nampak pun kami dia tak tahu pun kami dalam rumah. Pasal apa yang kami nak pakai tudung? Maka Nabi SAW bagi tahu kepada kedua isteri Nabi ni, afa amyawani antuma alastuma tubsirani. Nabi kata, aku nak tanya saya kat hampa 2 orang ni, hampa 2 orang buta ke? Dah ada apa kata, kami tak buta lah. Dah tak buta, pergi pakai tudung. Aku suruh pakai tudung, pergi pakai tudung. Hampa nampak mereka kan? Nampaklah, pergi pakai tudung.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni tuan-tuan sekalian, pertama sekali nak bagi tahu kepada kita orang perempuan ni mereka merupakan aurat. Orang perempuan mereka merupakan aurat. Kita yang ada anak isteri, kita yang ada ibu bapa dan sebagainya, ada adik-adik dan sebagainya, mereka ni tuan-tuan sekalian orang yang kita kena jaga. Mereka orang yang kita kena jaga. Sebab orang perempuan tuan-tuan sekalian, kalau mereka kurang ilmu, tak duduk dalam majlis pengajian, orang perempuan dia takkan jaga aurat dia. Sedangkan kawan ni yang buta mai rumah Nabi SAW, Nabi suruh tuan-tuan sekalian bini Nabi tutup aurat, tambah keluar daripada rumah ni, hak kita nampak semua ni tak buta. Tuan-tuan boleh rasa tak macam mana hukum dia? Betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala. Isteri tak tutup aurat, suami macam mana pun dia akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga isteri kita dengan siapa dia? Dengan ahli keluarga kita. Isteri kita dengan abang kita. Isteri kita dengan adik lelaki kita juga merupakan aurat. Jaga elok-elok. Kadang-kadang abang adik kita mai, dia tak tahu pakai tudung, dia tak tutup aurat. Hukum dia berdosa, kita sendiri berdosa kepada Allah. Hatta katalah abang kita mai ke rumah kita, abang kita buta, isteri kita tetap kena tutup aurat. Islam cukup jaga kehormatan orang perempuan. Jadi pastikan kita jadi golongan yang jaga ahli keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soal insya-Allah sebelum kita tengok satu hadis, kemudian kita baca kitab kita pada malam ni. Sila. Tak ada. Perempuan tak ada. Baik, tengok satu hadis lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilini al-khamrata min al-masjid qalat faqultu inni haid faqala inna haidhataki laysat fi yadaki, rawahul Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepada isteri Nabi Aisyah, wahai Aisyah, hang tolong sapi dalam masjid, ambil kain sajadah aku tertinggal dalam masjid. Nabi suruh isteri Nabi masuk sat dalam masjid, ambil kain sajadah Nabi yang tertinggal dalam masjid. Kemudian tuan-tuan sekalian, Aisyah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni haidun, wahai Rasulullah, aku ni uzur, aku ni period, aku datang haid. Nabi kata kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inna haidhataki laysat fi yadaki. Nabi kata kepada isteri Nabi Aisyah, darah haid hang tu bukan ada kat tangan hang. Dah sampai hang tak boleh pergi ambil sajadah aku, awak tangan hang ada darah haid ke? Tak kan? Aisyah kata tak. Nabi suruh dia masuk dalam masjid, dia pergi ambil sajadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Kalau hadis yang lain dalam Muslim juga diceritakan bahawa ada yang meriwayatkan Nabi suruh pergi ambil baju Nabi yang berada dalam masjid. Tuan-tuan sekalian, kita pernah dengar hadis mengenai Nabi SAW melarang orang perempuan yang haid ataupun orang lelaki atau perempuan yang berjanabah yang dilarang berada di dalam masjid. Kita semua pernah dengar hadis ini, betul tak? Hadis yang diriwayatkan pertama sekali oleh Abu Daud. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh siapa dia? Ibnu Majah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Tiga-tiga hadis ini mutaqariban, dekat-dekat nak sama semua. Semuanya melarang bahawa orang perempuan yang uzur tidak dibenarkan mai ke masjid untuk apa dia? Kerana dia ni keadaan uzur. Ni ada tiga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
oleh Ibnu Majah dan juga Baihaqi. Tiga-tiga hadis ni merupakan hadis yang dhaif. Tiga-tiga hadis ni merupakan hadis yang dhaif. Hadis Ibnu Majah lebih dhaif daripada hadis Abu Daud. Kerana ada hadis yang sahih, ada hadis yang sahih, lebih kurang 6 buah hadis yang mana membenarkan orang perempuan yang uzur berada di dalam masjid. Ni hadis Nabi SAW. Kita bukan baca buku teks sekolah rendah, kita bukan baca buku sekolah pasti, kita bukan baca buku kemah, kita baca hadis Nabi SAW. Hadis ni tuan-tuan sekalian, dijelaskan bahawa Nabi SAW membenarkan Aisyah berada di dalam masjid untuk pergi ambil baju Nabi dan sebagainya. Lalu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Muslim, Abu Daud, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, disebut mengenai inna imra'atun sauda kanat fil masjid Nabi SAW. Seorang perempuan kulit hitam. Perempuan ni kulit hitam, dia ni merupakan orang yang duduk di masjid Nabi, duduk bersih masjid Nabi. Kerja dia tok siap masjid hari ni. Cuma kita tok siap lelaki, dia tok siap perempuan. Dia bersih masjid Nabi, dan Nabi SAW buat rumah khusus kepada dia, bukan luar masjid tapi di dalam masjid. Perempuan ni dia sebatang kara, Nabi tengok dia duduk bersih masjid Nabi, Nabi buat rumah kat dia dalam masjid, bukan luar masjid. Dia 24 jam dia berada di masjid Nabi SAW. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan sekalian, InsyaAllah ada lagi 4-5 hadis. Saya nak sebut hari ni pun tak dan. Tuan-tuan kalau nak hadis tu dan sebagainya, tuan-tuan kita ada buat, kita ada tulis, sahabat kita ada tulis. Kita tulis lebih kurang 6 muka surat dan sebagainya mengenai jawapan kita mengenai masalah ni. Kita bagi tahu sebab apa hadis Abu Daud lemah. Kita bagi tahu sebab apa hadis Ibnu Majah lemah. Kita bagi tahu sebab apa dia hadis daripada pendapat Baihaqi lemah. Kita bagi tahu hadis Muslim sebut macam mana, hadis Bukhari sebut macam mana. Ada lebih kurang 6 hadis. Kalau tuan-tuan nak hadis tu lepas ni, bagi email, insya-Allah esok atau lusa saya dah masa, saya akan hantar kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca di rumah. Nak sebut di sini masa kita terlampau singkat. Ala kulli hal, nak habaqnya bagi kat kita semua orang perempuan yang haid, yang uzur, boleh mai ke masjid Nabi SAW, mai ke masjid untuk datang mai dengar majlis ilmu ke, atau mai mengaji ke, dengar ceramah agama ke, dibenarkan oleh agama dengan syarat depa jaga elok-elok, jangan bagi tumpah, jangan bagi meleleh, jangan bagi menitik dan sebagainya. Kita bawa isteri kita, tak payah duduk dalam kereta, boleh masuk dalam masjid Nabi atau masjid kita hari ni. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Kita baca hadis Nabi SAW tu, ada ustaz kata tak boleh. Orang duk baca hadis Nabi, kita duk berkata ustaz. Kita bagi tahu dah hadis dhaif dan sebagainya, kita tak mau dengar. Kita kata kita sayang kepada Nabi, tiba-tiba kita tak ikut Nabi SAW. Memang bukan nak bergaduh, nak habaq saja. Cuma bunyi macam nak bergaduh, nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, ni kesimpulan yang dibuat oleh para ulama. Jadi tak ada masalah. Nak perempuan uzur dan sebagainya, boleh masuk dalam masjid dan sebagainya untuk menuntut ilmu, untuk mengaji. Cuma pastikan mereka jaga dengan elok. Wallahu a'lam. Soal? Ada? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bulan lepas kita tunjuk kepada tuan-tuan sekalian cara takbir Nabi SAW. Cara takbir Nabi SAW. Hari ini tuan-tuan sekalian kita masuk mengenai masalah wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bih. Wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bih. Apa dia maksud dia? Lepas kita angkat takbir, kita diminta untuk letak tangan kanan di atas tangan kiri. Letak di atas tangan kanan, atas tangan kiri. Tuan-tuan, kita mengaji ini daripada hadis Nabi SAW. Nah, kita mengaji daripada hadis Nabi SAW. Para sahabat tengok satu cara Nabi, mereka cerita kat kita. Mereka cerita kat kita. Baik,
Kita dah sebut dah cara angkat tangan bulan lepas, macam mana kedudukan tangan, jari, cara angkat tangan, takbir tangan tak di mana dan sebagainya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yadayn yumna 'ala al-yusra. Wa kana yaqul inna ma'syar al-anbiya umirna bi ta'jil fitrana wa ta'khir suhurana wa an nad'u aymanana 'ala syama'ilina fi shalah. Nabi kata, kami ni para nabi, kesemua para nabi ni Allah Subhanahu wa taala suruh semua mereka bawa agama Islam, tapi syariat berbeza. Tapi dalam dua benda ni semua para nabi Allah taala suruh hukum yang sama. Pertama sekali apa dia? Pertama sekali ialah umirna bi ta'jil fitrana wa ta'khiri suhurana. Pertama sekali dalam masalah ni semua para nabi sama. Allah Subhanahu wa taala suruh kita pertama sekali ialah kita segera berbuka puasa dan kita diminta lambat makan sahur. Bukan syariat ni untuk Nabi Muhammad saja, semua nabi pun semua sama. Semua nabi puasa, cuma cara berbeza, tapi depa pun cepat berbuka puasa, kemudian mereka lambat makan sahur. Cepat buka puasa, lambat makan sahur. Kita pun nak puasa tuan-tuan, kita makan sok, betul tak? Orang Penang panggil makan sok. Nah, saya sebut kat Kuala Lumpur, makan sok daripada buat muka terkejut. Nah, orang Penang pergi cakap Kuala Lumpur pun tak faham. Kawan kita ada Kuala Lumpur balik 2-3 hari Kuala Lumpur pun tak faham. Kawan saya kemarin duduk di Kuala Lumpur. Duduk baru 3 bulan, kita jumpa kat kedai makan, dia main nak makan ikan bakang, dia pergi tanya kat pakcik ajual ikan bakang tu, "Pakcik, saya nak tanya pakcik, ni fish apa pakcik? Fish apa?" Lepas tu dia tanya, "Ni pakcik fish laut ke? Fish sungai ke?" Aku pun kata cakap macam tu. Kalau fish sungai dia tak tahu apa orang putih sebut, laut dia tak tahu apa, dia boleh tanya fish sungai ke, fish laut ke. Kita boleh sebut itu tak? Ni apa dia, chicken kampung ke, chicken belah. Karut sungguh mereka ni. Baik, satu benda, buka puasa segera, lambat buka. Kemudian apa dia, lambat makan sahur. Semua makan sahur. Esok nak puasa, malam ni makan sahur, pukul 10 makan sahur. Yang sunnah Nabi ni mana ni? Sunnah Nabi mana ni? Sunnah Nabi ialah ketika mana kita bersahur, dimintakan kita lewat makan sahur. Katalah subuh pukul 6, pukul 5.30, 5.40, waktu yang terbaik kita makan sahur. Setengah jam, 20 minit sebelum masuk waktu nak puasa, sebelum masuk waktu subuh, kita dah diminta makan sahur. Waktu imsak hanya bagi mazhab Imam Syafi'i sahaja. Nah, kalau kita nak raih tak ada masalah. 10 minit lagi nak masuk waktu subuh, tengok kita pun kumuk mulut apa, buruh gigi apa semua, kita standby untuk puasa. Salah tak? Hukum dia tak salah. Tapi kalau kita terlambat bangkit dan sebagainya, bangkit pukul 6 subuh, 6.50 habis imsak, kita bangkit 6.55. Boleh tak kita makan minum lagi? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Duk makan, tengok 5 minit lagi nak masuk subuh. Kita pun makan, tengok orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak buat apa tuan-tuan sekalian? Kita habiskan. Bukan dalam pinggan tu, dengar bagi habis dulu. Habiskan dalam mulut tu dulu. Lepas tu boleh terus berpuasa. Nabi suruh kita lewat makan sahur. Bukan Nabi saja, para Nabi sebelum Nabi pun hukum ialah hukum yang sama. Kemudian yang keduanya, Nabi SAW suruh kita segera berbuka puasa. Suruh kita segera berbuka puasa. Orang azan saja tuan-tuan sekalian, ambil Nabi buka puasa macam mana? Birtab atau rutubat, tamar atau tamarat. Nabi buka puasa sama ada sebiji, 3 biji atau 5 biji buah tamar. Bukan sekotak 2 lah, sebiji, 2 biji, 5 biji. Ambil makan. Apa Nabi buat dulu? Nabi semayang dulu. Kita korma, kuih, air kacang, bentai nasi pula, 3-4 pinggan, baru semayang. Kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Kita tak ikut sunnah Nabi SAW. Oh, orang kata ada hadis Nabi sebut la salata bihadrati ta'am. Mengajilah hadis Nabi SAW. Bila bertembung 2 hadis, macam mana kita nak menilai hadis tersebut?
Bulan puasa tuan-tuan sekalian, sunnah Nabi, makanan duk ada depan Nabi, tamar ada depan Nabi, Nabi makan tamar, Nabi semayang dulu. Kita tuan-tuan mulai hari ni nak puasa sunat ke, nak puasa Ramadan nanti, buka puasa makan sikit dulu. Makan buah tamar sikit, minum air sikit, mai semayang dulu. Lepas semayang, teruskanlah perjuangan hidup dan mati kita. Nak makan apa pun makanlah, tak ada masalah. Ikutlah sunnah Nabi SAW. Sama juga orang yang mai buka puasa di masjid, buka puasa di masjid dan sebagainya, makan sikit buah tamar, kuih apa sikit ke, dengan orang komat, kita mai semayang dulu. Lepas semayang, baru kita makan nasi. Lepas semayang, baru kita makan nasi. Jangan sebab makan, kita dah mai buka puasa di masjid, kita dah mai makan makanan yang orang bagi kat masjid, tiba-tiba tuan-tuan sekalian, orang dah semayang, kita duduk di belakang, duduk makan lagi. Orang dah soft kedua, dah rakaat kedua, kita baru nak pergi ambil air semayang. Akhirnya kita yang datang mai buka puasa di masjid, kita masbuk dalam semayang. Tuan-tuan nak jawab apa depan Allah nanti bila Allah tanya? Pasal makan kita masbuk dalam semayang? Nampak tak? Pasal makan kita masbuk dalam semayang? Lain kali tuan-tuan tolonglah makan sikit buah kurma, makan kuih pagar sikit, dengan orang komat, kumuk-kumuk mulut, mai semayang. Mai semayang. Nampak tak? Kalau rasa sayang karipak ada 5-6 biji, ambillah karipak tu, buah dalam poket dulu. Buah dalam poket apa dulu, pegang sikit. Cuma jangan bawa belah atas lah, takut masa rukuk jatuh tak lagi. Bawa belah bawah, apa je Melayu duduk dalam poket. Pas semayang sat pergi makan. Nabi SAW suruh pesan yang pertama ialah cepat berbuka puasa, lambat makan sahur. Dan yang kedua, semua para Nabi hukum dia sama, ialah bila mereka solat, mereka akan letak tangan kanan di atas tangan kiri. Letak tangan kanan di atas tangan kiri. Wa kana yad'u al-yumna 'ala zahr kaffah, al-yusra wa rasu wa sa'id, wa fi riwayatin wada'a kaffahu 'ala kaffah. Nabi SAW bila angkat takbir, Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Ada beberapa cara. Cara yang pertama, Nabi akan letak tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri. Wa wada'a kaffahu 'ala al-kaffah. Nabi akan letak tangan kanan di atas tangan kiri. Ataupun Nabi SAW akan pegang apa dia? Ar-ras'u, Nabi akan pegang di sini. Ataupun Nabi SAW akan pegang di mana? As-sa'id, Nabi akan pegang di lengan. Ni 3 cara yang Nabi SAW ajak kepada kita. Bila kita tengok ada orang semayang tak tangan kanan atas tangan kiri, jangan ada buat muka terkejut. Ataupun letak di sini pun tak ada masalah, atau letak di sini pun tak ada masalah. 3 cara yang disebut dalam hadis, antaranya diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam yang kita sebut tadi, dan ditasahihkan oleh Nasiruddin Albani dalam kitab dia. Tak tangan kanan atas tangan kiri, wa wada'a kaffahu 'alal kaffah, atau pegang di pergelangan tangan, atau pegang di lengan. Kemudian Nabi SAW kana yad'uhuma 'ala sadri. Nabi SAW akan letak tangan Nabi di atas dada. Letak di atas dada. Mana dia dada dalam bahasa Arab? Apa yang dinamakan sadr? Mana dia kawasan dada? Bermula daripada sini sampailah ke pusat. Atas sikit pada pusat ni semua dia panggil dalam bahasa Arab kawasan dada. Pusat ke bawah dia panggil kawasan batn, kawasan perut. Sini, daripada sini dia panggil kawasan unuq, kawasan tengkuk, kawasan leher. Jadi dada bermula daripada sini sampailah ke pusat. Allahu Akbar, Allahu Akbar tak ada masalah, ataupun Allahu Akbar pun tidak ada masalah. Semuanya dibenarkan oleh agama. Mazhab Syafi'i memilih pertengahan. Cuma jumhur ulama salaf sebut wa wad'a kaffa wa 'ala kaffa 'ala sadri. Dan ni antara benda yang kita kena tahu yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana yanha 'anil ikhtisar fi shalah wa huwa silbul ladzi kana yanha anhu. Nabi larang kita sembahyang Allahu Akbar kita pergi cekak pinggang macam tu. Nabi larang duduk macam tu. Sebagaimana Nabi larang kita solat, kita duduk sebagaimana beruk duduk. Macam mana beruk nak duduk, wahab tak mai,
Nampak tak mai ya? Nanti dah masa kita tunjuk kepada tuan-tuan macam mana cara beruk duduk yang diriwayatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara letak tangan. Insya-Allah tuan-tuan boleh tanya soalan insya-Allah sebelum kita nak sambung sikit lagi. Sila. Biar jelas tuan-tuan tak mengaji tak faham, tertanya-tanya, sila tanya. Yang mana kita boleh jawab, kita jawab, tak boleh jawab, insya-Allah kita rujuk kepada orang lain. Orang yang berkenan selalu jumpa pas ada kawan macam boleh jamak qasar. boleh apa saja tak boleh positif. Baik. Masalah mengenai orang yang bermusafir. Dia bermusafir, kemudian macam mana keadaan puasa dia? Dalam Islam ada 3. Satu, orang yang bermusafir. Yang pertama, orang yang Islam bagi dia rukhsah untuk berbuka puasa, kemudian dia kena qada puasa. Yang kedua, orang yang Islam bagi dia rukhsah untuk buka puasa, dia tak payah qada puasa. Yang ketiga, orang yang Islam bagi dia rukhsah untuk buka puasa, dia kena qada puasa dia. Nampak tak? Pertama, buka puasa tak payah qada. Yang pertama, kemudian yang kedua, buka puasa kena qada. Yang ketiga, buka puasa kena qada dan juga kena kafarah. Pertamanya, orang yang buka puasa bulan Ramadan. Dia buka puasa bulan Ramadan, dia yang kena qada. Ada 2. Pertamanya ialah orang yang bermusafir. Musafir. Dan yang kedua ialah orang yang sakit. Dia Islam bagi dia rukhsah untuk buka puasa dan dia kena qada puasa. Baik, apa hukum tuan-tuan sekalian orang yang bermusafir? Dia kena buka puasa ke tak ya kena buka puasa? Ada riwayat dalam hadis Bukhari dan Muslim sebut bahawa tuan-tuan sekalian Nabi SAW bila bermusafir dengan sahabat, ada setengah sahabat Nabi berbuka puasa, ada setengah sahabat Nabi yang berpuasa. Ada hadis sebut Nabi berpuasa, kemudian Nabi SAW Nabi buka puasa. Ada pula riwayat sebut bahawa Nabi SAW puasa, kemudian Nabi SAW tak puasa. Jadi macam mana kesimpulan dia tuan-tuan sekalian? Ulama-ulama di Pakistan buat satu kesimpulan yang ringkas. Dia sebut apa? Jo admi jab roja inka pas takat tu hai roza. Jo admi jab inka musafir inka pas tu takat tu nahi hai kula. Tuan-tuan boleh ulang balik tak? Oi, kalau saya ulang pun saya tak boleh dah ulang. Nampak tak? Jo admi jab musafir inka pas takat tu hai roza. Siapa-siapa yang ulama buat kesimpulan sebab ada hadis yang sebut Nabi SAW puasa, ada hadis yang sebut Nabi buka puasa. Siapa-siapa yang bermusafir, bila dia bermusafir ingkepas takut Tuhan, dia ada kekuatan, tak ada masalah. Dia sini nak pergi Kuala Lumpur, dia drive 5 jam tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Dia tak ada masalah apa, silakan puasa. Siapa-siapa yang bermusafir ingkepas takut Tuhan, dia bermusafir, bawa kereta pergi Kuala Lumpur 2-3 jam mengantuk dah, tak boleh pergi dah. Dia kena kopi radik apa. Saya bukan tokek kopi radik, tak jual cuma bagi tahu ya. Dia mengantuk apa? Dia nak buka puasa, maka hukum dia pun tidak salah. Tidak salah. Cuma hari ni di tempat kita mungkin orang tak biasa, takut jadi fitnah. Jadi takut jadi fitnah, kita tak payahlah berhenti makan kat mana-mana kedai apa ke. Kita minum bawa standby apa dalam kereta kita, ayak ke makanan dan sebagainya, standby siap-siap. Agak-agak lapar, jangan pergi berhenti air, berhenti tepi jalan, bagi double signal, buka bonet belakang, duduk makan dalam tu bagi kenyang, keluar, start kereta, teruskan perjalanan balik. Jadi dia ada ikhtiar, boleh buka puasa ataupun dia boleh berpuasa. Yang lagi 2 tu kita akan sebut bila-bila masalah. Sebab soalan dia bermusafir, boleh buka puasa, nak puasa pun tak ada masalah. Ya. 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 Adakah dia puasa sepanjang orang makan? Baik. Tuan-tuan sekalian, kalau dia bawa puasa, dia kerja dan dia ingat musafir. Nampak tak? Dia dah bawa bal, kalau dia mengantuk apa semua, yang tu kerja dia. Maka tuan-tuan sekalian, dia dibenarkan oleh Islam buka puasa.
Nak qada, nanti bila dia ada hari cuti apa ke, dia boleh qada puasa dia. Dia boleh qada puasa dia. Wallahu a'lam. Bayar fidyah tak bayar? Tak bayar bayar fidyah. Bayar fidyah ni tuan-tuan sekalian, nantilah ada masa kita sebut bayar fidyah. Dia perbincangan yang panjang. Bayar fidyah ni mai daripada mana dan sebagainya, dia merupakan perbincangan yang panjang. Orang Melayu dia pergi upgrade sikit lah. Kalau kawan tu extend puasa setahun, 2 tahun kena gandakan. Mai 3 tahun kena gandakan lagi. Mai 4 tahun kena ganda, kira-kira last sekali 2 biji lori kena bayar fidyah. Orang Melayu dia pandai upgrade, pasang tinta, pasang sport rim, bawah spoiler apa, orang Melayu memang pandai. Nanti ada mama Melayu apa, mama pun sama juga. Nampak tak? Nanti ada masa kita sebut lagi bab ni, bab daripada Ibnu Abbas, mai bab fidyah ni macam mana. Orang Melayu pergi tambah lagi kalau puasa pun kena fidyah. Itu bab yang panjang. Nanti ada masa kita sebut kepada tuan-tuan dengan lebih teliti. Wallahu a'lam. Sila. Fadhal. Man 'indahu su'al falyas'al. Tak dengar kuat sikit. Hadis itu telah ditakikkan oleh Albani dalam kitab dia. Wa wada'u yadahu 'ala, sebagaimana saya jawab baru ni masalah mengenai orang kata hadis yang dhaif. Hadis Nabi SAW sentuh Aisyah radhiyallahu anha dalam sembahyang, ada orang kata hadis tu dhaif. Saya dah bawa dah kitab hadis Bukhari, Muslim, saya bawa kitab daripada Umdatul Ahkam, tunjuk bahawa hadis tu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Orang kata hadis tu dhaif, sedangkan hadis tu diriwayatkan oleh 2 orang perawi yang mana tidak ada sanksi lagi. Wallahu a'lam. Sampai Syekh Saleh Husaimin sebut, dia kata kalau mana-mana hadis yang ditahqiqkan oleh Albani, Allahu Akbar, dia kata aku bila aku tengok hadis tu Albani tahqiq, aku rasa cukup confirm dah dan tu hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Soal. Pasukan jalan yang kata perjalanan malam, kata kerana perjalanan malam tidak dunia dilimpahkan. Tak dengar. Dan sallallahu alaihi wasallam beribahan kepada kita perintah musafir malam. So malam ini dilimpahkan. Hadis kita sebagai hadis Hasan. Apa maksud ini dilimpahkan pada malam? Bumi dilipatkan pada waktu malam. Ada yang hasan, sama ada diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud ataupun Tirmizi. Baik, apa maksudnya Nabi SAW? Pertama sekali Nabi SAW benarkan kita musafir bila-bila waktu. Dan masa tu Nabi SAW benarkan kita bermusafir pada waktu malam. Tapi dalam hadis yang paling elok ialah kita bermusafir bukan pada waktu malam. Kita bermusafir pada waktu yang lain, waktu yang cerah dan sebagainya, agar supaya lebih memudahkan perjalanan, lebih menjaga keselamatan dan sebagainya. Sebab apa Nabi kata itu? Wallahu alam, saya tak boleh nak jawab sebab kita tak pernah jumpa hadis itu dalam mana-mana kitab lagi. Orang kata hadis hasan, kita kena balik rujuk dulu. Cuma Nabi selalunya Nabi bermusafir pada waktu pagi. Sunnah Nabi SAW, kalau Nabi musafir sebelum masuk waktu solat, Nabi SAW akan buat solat jamak takhir. Kita keluar pukul 11, kita disunatkan saat lagi kita sembahyang jamak takhir. Kalau kita keluar lepas pada waktu, kita disunatkan buat jamak takdim. Walaupun setengah ulama kata dalam Islam tak ada jamak takdim, yang adanya jamak takhir. Ala kulli hal ada hadis yang menguatkan bahawa ada jamak takdim dan jamak takhir. Wallahu a'lam. Habis dah tuan. Jom. Oh, ada hadis sesuai di sini, tak sesuai tak di negara lain. Oh, saya tak berani kata lah, sebab Nabi SAW diutuskan untuk keseluruhan manusia di atas muka bumi. Kita tak taksub kepada dia. Dia sendiri, kita sebut Albani sendiri, dia sendiri ada taraji' dia. Kadang-kadang sebab ilmu hadis tuan-tuan, mengaji 10 tahun macam tak mengaji apa. Saya duduk luar negeri 10 tahun mengaji, macam rasa tak ada apa. Kita mengaji mustalah hadis, kita mengaji ulumul hadis, rasa macam tak ada. Nak bagi tanya ilmu hadis ni susah. Kita tuan-tuan main-main hari ni kita baca saja kitab ni. Kita baca kitab ni, kita tengok orang sebut hadis ni Bukhari, Muslim sahih, kita sebut sahih. Orang yang nak mengkaji hadis ni susah. Dia kadang-kadang hadis dia lebih-lebih lagi hadis Tirmizi, hadis Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi, kemudian Darimi dan sebagainya, hadis ni susah. Kadang-kadang hadis tu kalau kita dah sahih kan, bila kita cek balik, ada dia panggil kelemahan.
Ada kelemahan. Kadang-kadang dia dhaifkan semula. Hadis yang dhaif kita cek balik, tengok hadis tu ada kekuatan, kita sahihkan. Tengok hadis ni dhaif, ada pula ulama Bukhari ke Muslim sokong hadis tu jadi kuat. Baik, hadis ni tuan-tuan sekalian sesuai di mana-mana. Hadis tu bukan hadis Albani, hadis tu hadis Nabi SAW. Cuma ditahqiqkan, dikeluarkan, ditakhrijkan, disahihkan, didhaifkan oleh ulama-ulama hadis. Sampai ke masa saya duduk di Yaman, ulama Yaman yang di Yaman yang bernama Syekh Muqbil, dia sendiri dengan zaman Albani orang yang sama-sama hebat, tapi dia kata bila tengok Albani mensahihkan hadis, Albani pendapat dia lebih kuat. Nah, kita tak taksub pada siapa-siapa. Sila ada hadis yang sahih, sila guna. Ada hadis dhaif, kita tolak. Kalau kita rasa kita lebih pandai, kita sering buat kitab dhaifkan hadis, takhrijkan hadis. Nah, jadi hadis Nabi ni sesuai mana-mana pun, negara mana-mana pun, hadis tu sesuai insya-Allah. Nah, wallahu alam. Soal. Habis dah. Tuan, kemudian doa al-istiftah. Sebelum doa al-istiftah, nadhru ila mawdi' as-sujud wal khushu'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basari nahul ard. Lamma dakhala al-Ka'bah ma khalafa basari mawdi' as-sujud hatta kharaja minha. Lepas angkat takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Mana Nabi ajak kita? Pertama sekali Nabi ajak kita, mata kita tengok di tempat sujud. Mata kita tengok di tempat sujud. Nabi tak bagi kita tengok depan, Nabi tak bagi kita tengok atas. Ada masjid, ada jadual guna display, kita pergi baca jadual tu pada tengah sembahyang semua. Benda-benda tu Nabi SAW larang. Satu saja Nabi ajak kita, angkat takbir. Lepas angkat takbir, tengok tempat sujud. Masa rukuk, tengok tempat sujud. Masa sujud, tengok tempat sujud. Nak tengok mana lagi masa sujud? Masa duduk tahiyat, tengok tempat sujud. Kecuali ketika mana tasyahud, kita alihkan tengok di jari kita, yang tu kita akan sebut bila masuk bab duduk tahiyat. Wa naha 'anil thalath, an nuqrati ka nuqratid dik, wa iqa ka iqa'il kalbi, wal tafath kal tafathu tha'lab. Nabi larang 3 benda. Pertamanya Nabi larang kita bergerak dalam sembahyang sebagaimana apa yang dipanggil ayam duk makan padi. Atau dalam hadis lain, burung gagak duk patuk bangkai. Sembahyang elok ada Allahu akbar. Bila dia nak bergerak berubah, dia cepat. Allahu akbar, dia rukuk itu. Sagi dia panggil sami Allahu liman hamidah, dia buat terkejut itu. Sagi sujud Allahu akbar. Nabi larang pergerakan ni. Nabi larang pergerakan ni. Kemudian yang kedua, Nabi larang kita bila kita sujud, kita letak tangan kita macam mana anjing duduk. Nanti masuk bab semayang, bab sujud, kita sebutlah sunnah Nabi macam mana. Kemudian Nabi SAW larang kita bila kita solat, kita menoleh sebagaimana serigala menoleh untuk mencari mangsa. Macam mana serigala menoleh? Ada tuan? Tak pernah tengok serigala esok pergi cari kat zoo. Serigala dia cari mangsa dia macam mana? Dia jalan, dia kali kepala tengok itu lah. Dah, serigala bila dia jalan, dia cari mangsa dia, mata dia macam ni. Tuan-tuan nampak tak duk jauh tu? Ha? Badan besar nampak dah, tapi mata nampak tak? Ha? Mata dia serigala. Nabi larang kita semayang tu. Tengah semayang Allahu akbar, tengok ada member satu masuk, nak ambil tahu siapa dia tu, kita pun Tok Imam dia pun lambat hari ni no? Yang tu Nabi SAW Nabi larang. Dia tak beralih tengok macam tu, tak. Tapi dia, kita panggil bau, dia usyar. Tahu usyar? Dia usyar itu. Nabi SAW larang. Kemudian Nabi larang kita solat, kita duduk sebagaimana monyet duduk. Nanti saya akan sebut insya-Allah, tunjuk kepada tuan-tuan pada bulan depan. InsyaAllah lepas ini kita akan masuk bab doa al-iftitah. Hari ni habis awal tuan-tuan, saya cukup letih. Kami balik daripada Ipoh tadi ceramah, keluar pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang. Cukup letih tuan-tuan sekalian, nampak tak? Jadi kalau tuan-tuan ada 1-2 soalan boleh tanya sebelum saya nak jawab soalan yang muslimat hantar kat saya tadi. Sila tuan-tuan. Mana dia bantak ni?
Assalamualaikum, minta dihantar ni tuan-tuan 3 kali nak suruh jawab. Minta ustaz perjelaskan kepada muslimat dewasa yang selalu menghalau kanak-kanak perempuan ke belakang kerana alasan kanak-kanak ni belum baligh, yang memutuskan saf terutama di Masjid Gelugoh Hashim Yahya, hingga kan anak saya fobia nak ke masjid untuk berjamaah. Sekian, terima kasih. Masalah orang apa kita panggil apa dia? Orang tua yang halau budak-budak ke belakang. Nah, saya sebut dah di mana itu, di Masjid Gelugoh baru ni saya pergi satu masjid, depa ada satu macam signboard, depa letak situ, budak-budak sampai ke garisan ni, lepas tu ada stiker gambar penumbuk satu. Maksud dia apa? Hampa berani lebih daripada ni, hampa nanti kena penumbuk ni. Tuan-tuan, apa pada kejut budak-budak macam tu? Baik, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, saya baca hadis Nabi mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika mana Nabi SAW pergi ziarah rumah seorang sahabat Nabi. Nama apa kata sahabat Nabi tu? Anas bin Malik. Ketika mana nenek dia Mulaikah buat kenduri, betul tak? Nabi SAW pergi ziarah, Nabi pergi makan apa semua. Lepas daripada tu Nabi SAW kata kepada apa? Qumu fala usalli lakum, bangun, jom kita semayang. Ulama sebut dalam Taisirul Alam, Al-Bassam sebut bahawa semayang tu adalah semayang sunat. Apa nak bagi tahu kepada kita kesimpulan? Tak ada masalah ahyanan, kadang-kadang kita buat semayang sunat berjamaah, tak ada salahnya. Kadang-kadang masuk Ramadan ke 10 terakhir kita buat secara berjamaah tarawih, buat qiyamulail berjamaah, tak salah sebab kadang-kadang. Kalau selalu, yang tu bukan sunnah Nabi. Kadang-kadang kita bangkit malam, gerak isteri kita semayang jamaah dengan dia, semayang sunat dengan dia, hukum dia tak salah. Kemudian bila Anas dengar macam tu, Anas pun pergi ke dalam rumah, ambil satu hasir, ambil satu tikar semayang, tikar mengkuang, dia pun hampak kepada Nabi SAW. Tak salah nak semayang pakai tikar ke, nak pakai sejadah ke, nak pakai kapet apa, tak ada masalah. Cuma kalau boleh tempat imam tu sama dengan makmum, ataupun kalau nak lapik satu sejadah pun sudah mencukupi. Ada tempat kita pergi kadang-kadang dia bubuh satu permaidani, atas permaidani ada permaidani, atas permaidani ada permaidani lagi, atas permaidani ada tikar semayang, atas tikar semayang ada satu lagi tikar semayang kecil. Kita jadi imam, bila kita sujud, hidung kita tenggelam dalam sejadah tu, kita boleh menyebabkan kita mati lemah, tuan-tuan sekalian. Bukan chef duk langkawi tu saja lemah dalam air, kita nanti lemah dalam tikar semayang, tuan-tuan, sebab lubang hidung tenggelam dalam kapet. Jadi biasa-biasa cukup, tuan-tuan sekalian. Dia ambil, dia ampak kau Nabi, wasafaftu ana wal yatim min waraihi. Apa Nabi buat? Nabi ambil Anas bin Malik dengan seorang anak yatim. Apa maksud anak yatim? Apa maksud anak yatim? Budak yang belum baligh, yang mati mak ayah dia. Nabi ambil Anas bin Malik dan satu anak yatim duduk di belakang Nabi SAW. Wasafaftu ana wal yatim min waraihi. Nabi letak satu saf. Nabi letak satu saf. Apa maksud dia, tuan-tuan sekalian? Maksud dia apa dia? Kita ada anak. Anak kita dah memayis, betul tak? Dia belum akil baligh. 10 tahun ke, 11 tahun ke, 12 tahun ke, dia belum akil baligh. Kita ambil dia, cuma dia dah memayis, pandai basuh kencing, berak dia dan sebagainya, ambil boh satu saf dengan orang tua. Salah tak? Dalam Islam tak salah. Dalam Islam tak salah. Ada orang kata Nabi bila kita semayang, bila budak mai beratuh kita, batal semayang kita. Tetapi carilah dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, ada antara perkara-perkara yang membatalkan semayang. Bila kita semayang, budak mai beratuh, batal semayang. Cuba jawab kat saya. Dan saya cakap terang, tuan-tuan, tetapi carilah kitab Syafi'i ke, atau kitab mazhab lain ke. Kami duduk Pakistan, duduk mengaji mazhab pun tak jumpa. Kalau ada, kita akan jumpa bila bila keluar najis ke, angin ke dan sebagainya. Dan tu benda-benda yang kita akan jumpa. Tengah semayang, budak beratuh tak membatalkan semayang. Nabi semayang, tuan-tuan, bukan kata budak beratuh, budak main-main atas belakang Nabi terus. Nabi tengah sujud, siapa dia main-main atas belakang Nabi? Hasan dengan Husain.
Hasan dengan Husin main-main belakang Nabi. Bukan kata mai batuh, mai duduk atas belakang Nabi. Nabi SAW tengah khutbah Jumaat, Hasan Husin, ada cucu Nabi Hasan jatuh, Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi ambil dukung cucu Nabi, Nabi naik atas mimbar, Nabi pegang cucu Nabi, Nabi sebut kepada para sahabat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ni nak buat apa semua ni, anak cucu kita ni merupakan fitnah. Dan kita sebut boleh kalau Tok Khatib yang dah baca khutbah, dia bawa cucu dia ke, anak dia ke, tengok main di belakang, dia turun daripada mimbar, dia pergi ambil anak dia, bawa naik atas mimbar. Hukum dia boleh. Tapi kalau kita buat, orang nanti kata kita buat gila. Ni Tok Khatib ni dok buat gila apa ni, dok buat gila apa? Boleh tebak, tapi kita tak buat sebab takut jadi fitnah. Sebagaimana saya sebut kepada tuan-tuan, Sayyidina Umar tengah baca khutbah sampai bab apa? Sampai bab ayat sujud sahwi, surah yang dipanggil surah Najmi, fasjudu lillahi wa'budun. Sayyidina Umar turun daripada mimbar, pergi sujud sajadah, lepas sujud naik balik atas mimbar baca khutbah. Kita boleh buat tak? Boleh buat. Kalau buat, orang kata kita buat gila sekali lagi. Sebab tu kita tak buat, takut jadi fitnah. Nampak tak? Baik. Kemudian hadis yang lain pula, tak apalah dia berkata kepada kita, yang tu Hasan Husin budak kecil, masa kecil-kecil mereka bersunat. Bersunat ni langsung tak ada isu tuan-tuan. Dia bersunat, dia tak basuh kencing tak budak-budak? Tak tahu tuan-tuan sekalian, budak-budak dia tak tahu beza apa. Sunat ni tak ada masalah. Okey, kalau nak bincang bab sunat boleh. Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim diceritakan Nabi SAW semayang dalam keadaan Nabi SAW dukung cucu Nabi yang bernama Umamah. Khitan ni ulama bincang. Untuk lelaki tak ada khilaf, untuk perempuan ada khilaf. Sebab tu jumhur ulama kecuali Syafi'i dan beberapa ulama lain sebut budak perempuan kena khitan. Bagi pendapat lain dan sebagainya, kebanyakan ulama sebut perempuan tak payah khitan. Ada setengah ulama sebut Nabi dukung Umamah dalam keadaan Umamah tu tak berkhitan. Jadi budak-budak kalau memayis dan sebagainya boleh ambil main duduk dengan satu saf orang tua-tua. Sebab apa? Tak lama lagi budak ni nak masuk alam baligh. Main duduk dengan kita dan sebagainya, kita nak ajak mereka cara sembahyang. Nah, kecuali lah dia ni dah memayis, duk main perangai budak-budak, duk kacau orang sembahyang, tarik kain ke, tarik seluar ke, hampir melingkup bang, duk belakang dengan budak-budak lain. Syekh Muqbil sebut piduk dengan budak-budak ni. Nah, faham tak? Kali kita ada anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dia belum akil balik. Dia cerdik dah, basuh kencing berak pandai dah. Ambil dia main duduk dengan seorang orang tua, tak batas sembahyang. Kita baca kepada tadi 3 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, cukup. Nah, nak kata tadi hadis lain nak kena Taqi Albani, tak payah Taqi Albani dah. Ni Bukhari Muslim memang hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Tuan-tuan ada soalan tanya bulan depan pula lah. Saya tak larat dah tuan-tuan letih. Nah, insya-Allah ada masa nanti kita jumpa pula pada bulan depan. Bulan depan kita bayar pula hari ni. Kita berhenti awal 10 minit, 15 minit. Bulan depan kita ekstrakan kepada tuan-tuan time. Bulan depan kita masuk tuan-tuan sekalian bab doa istiftah. Cara bacaan Nabi ada berapa belah cara bacaan Nabi doa istiftah. Kemudian bab baca Fatihah mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengikut pendapat mazhab Hanafi, kemudian mengikut mazhab Bukhari, kemudian mengikut mazhab Muhammadi dan juga Maliki. Saya sebut banyak kepada tuan-tuan agar kita lebih terbuka. Kita boleh sebut kepada tuan-tuan baca Fatihah mazhab Syafi'i rukun kepada rukun semayang, sebab ada 7 hadis, antaranya 7 hadis itu diriwayatkan oleh hadis yang sahih, disebut oleh Said Sabiq dalam kitab dia Fiqh Sunnah. Habis. Tapi takat tu lah, lebih baik tuan-tuan tak bagi saya main mengajak, tuan-tuan baca pun boleh faham. Sebab tu al-ilmu bitta'allum. Ilmu dengan kita membaca ke? Dah. Ilmu dengan kita mengaji. Bukan bil qiraah, bukan dengan membaca, tapi dengan mengaji. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kepada kita perasaan kasih sayang kepada Nabi SAW. Allah bagi kepada kita perasaan untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Orang duk kata kita hina orang, kita tak pernah hina orang. Saya mengajak sini tuan-tuan pernah dengar saya hina mazhab Syafi'i?
Pernah dengar saya kata lebih kurang kepada Maliki, Hambali? Tak. Kita bagi tahu kepada tuan-tuan semua pendapat. Kita raikan semua pendapat. Saya bagi tahu terang, bab yang berkaitan dengan fiqh khilafiyah ni ada sedikit toleransi. Ada sedikit toleransi. Tapi akidah minta maaf, tak ada toleransi. Sambut Taipusam, minta maaf, tak ada toleransi. Keluar banner ucap selamat menyambut perayaan kepada orang kafir, maaf, tak ada toleransi. Hukum dia tak boleh. Kita nak jaga hati pengundi sebab undi kita. Kalau tak ucap macam tu sekali lagi dia tak undi, hampa nak jaga pengundi kan, nak jaga akidah? Ulang sekali lagi. Nah, insya-Allah dapat benda ni yang berlaku hari ni banyak. Tak maulah sambung lagi saya marah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf atas segala kesalahan, kesilapan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita semua untuk beramal dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, yang baik itu datang daripada Allah kesemuanya. Kesalahan, kesilapan, saya minta maaf kepada tuan-tuan. Ada pihak yang terasa, saya minta maaf kerana tak sengaja. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.